Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita sambung properties of inverse Laplace transform untuk next question ya. Jadi untuk yang F ni, macam yang saya bagi tahu dalam video sebelum ni, jadi untuk yang F ni kita ada sin F dengan G ni kita ada sin cos. Ini first shift theorem ya. Jadi macam mana saya tahu first shift? Yang pertama dia ada bentuk macam ala-ala dalam table ni. So kalau awak tengok table, so dia adalah bentuk ni S kuasa 2 kan, tambah 9. Tadi S kuasa 4 tak ada ya, bukan sin cos. Ini adalah juga bentuk S kuasa 2 tambah 9 ni kan. Cuma dia ada S minus 2 lah dekat sini. Samalah juga dengan yang G ni. Tapi dia tak direct sebab dia tak ada. So yang macam ni kita boleh buat dia sebagai Fs minus A. So kita boleh buat Laplace, cari dia punya inverse Laplace dia menggunakan first shift theorem So kita tengok apa maksud tu. Tengok yang F lah. Okey, untuk yang F ni pertama sekali. Okey, pertamanya kita tak ada apa yang boleh buat. Satu dia 4 dekat atas ni. 4 dekat atas ni, kalau kita tengok ni S squared plus 9 ni. So kalau kita tengok S squared plus ni adalah sin ataupun cos, tapi dia ada dia tak ada S. So bila tak ada S maksudnya dia A sahaja. So dia adalah sin lah, sin AT. Okey, dia plus ya. Okey, so kita dah tahu dia sin, so tak apa. Jadi ini tak ada S dekat atas ni, tak kisah. Jadi ni S tolak 2 ni, kita tahu yang ni tak ada benda kita nak ubah dulu. Kita boleh terus tulis dia adalah sama dengan, kita boleh terus tulis dia sebagai Fs minus 2 ni. Tadi tak perlu kita nak ni lah. So ini kita boleh dia adalah sebagai Fs minus 2 Sebab apa? S minus 2 dekat sini. So sama dengan 4 per S minus 2 squared plus 9. So dari Fs minus 2 ni, okay, kita boleh tukar kepada Fs. So macam mana cara dia? 4 per, tukar je lah S minus 2 ni, tukar kepada S. So S squared plus 9. Okey, sampai dekat sini kita nak kena cari inverse Laplace ya. Sebab apa? So inverse Laplace transform bagi ini 4 bahagi S tolak 2 kuasa 2 ni kan, tambah 9 ni. Ini adalah Fs minus 2 tadi. Ni kan dah ni. Okey. Jadi bila kita tengok table, dia adalah sama dengan eksponen A adalah 2 So eksponen 2t. Okey, eksponen tu ada S minus 2 dekat sini, 2t darab dengan ft. Okey, atau ini sama dengan eksponen 2t darab dengan inverse Laplace transform bagi Fs. Jadi itu yang kita kena cari Fs dekat sini. Okey, okey, lepas tu kita dah dapat Fs ni. Jadi kita nak cari dia punya inverse Laplace ni. Tapi yang pertama sekali kena tukar dululah. Ini sama dengan S squared plus 9 ni adalah 3 squared. Okey, sama macam yang kita buat bila sin ni, bila 3 dekat sini, so kita perlukan 3 dekat sini. Bila 3 dekat sini, kita perlukan 3 di sini ya. Okey, tengok mana pula tadi. Ini table. So sin ni 3, ni 3 kan. Jadi tapi masalahnya apa? Sini bukan 3, betul tak? Sini adalah 4. So nak buat macam mana? Kita tukar macam tadilah, apa dah banyak kali kita buat. So kalau 3 nak dari 4 ni kita nakkan 3, so kita perlu darab 3 darab dengan 4 per 3 ataupun 4 darab dengan 3 per 3. Gitu. Okey. Lepas tu dah dapat yang ni, maka kita dapatlah inverse Laplace transform for Fs yang ni. Okey, Fs yang ni ya, bukan Fs yang mula tadi. So sama dengan
4/3. Yang ni kalau kita refer table, dia adalah bersamaan dengan sin 3t. Okey, jadi dah dapat inverse Laplace transform bagi fs. Maka kita tahu inverse Laplace transform bagi function ni, yang ni adalah sama dengan eksponen 2t darab dengan inverse Laplace bagi yang ni kita dapat tadi ni lah, berapa? 4/3. So saya letak 4/3 dekat depan, darab dengan sin 3t. Okey, so macam ni. Itu kalau yang f ya, sama je sebenarnya dia dengan yang apa tu, yang eksponen pun sama, yang t pun sama. Yang ni pula case-nya sin. Okey, so kita tengok yang G pula ya. Okey, untuk yang G ni, so kalau diperhatikan, G ni ada S. S nya dekat mana ni? S nya dekat sini. Masalah kita, okay, ada masalah sebab sini S minus 2. Okey, sini kalau kita nak tukar jadi, kita tahu kita perlu guna first shift theorem Kalau kita nak tukar, nak guna first shift theorem, S ni pun mesti S minus 2. Kita tak boleh tukar direct, mesti ada S minus 2. Macam yang sebelum ni yang saya pernah explain tu, mesti S minus 2. Jadi cara kita akan buat, kita tukar je lah dulu. So ini S minus 2 squared plus 9. So ini adalah sama dengan S minus 2 plus 2, di mana kita tukar yang S ni jadi macam ni lah, plus 1. Boleh faham ya? Saya cuma tukar dekat sini. Okey, saya cuma tukar S ni kepada S minus 2 plus 2. Okey, ni S ni saya tukar kepada S minus 2 plus 2. Sebab apa? Saya nak term S minus 2 ni, saya nak term S minus 2. Okey, kalau tak nampak, kita tukar, tulis mula dalam bentuk yang ni lah. So saya S minus 2 jangan usik, dia dah okey dah tu. Sini ada tambah 2 kan. So tambah 2 tambah 1 tambah 3 bahagi dengan S minus 2 squared plus 9. Okey, sekarang kalau kita tengok table, satu ada S, satu lagi ada ni kan. Saya tak boleh tengok table dulu lah, kita tukar dulu. Tukar, ini adalah, ni ceritanya, ini katalah ini adalah Fs minus 2. Okay, jangan tengok yang Fs yang atas ni, tak ada dah ya. So kita tengok sebagai Fs minus 2 ni. Turun sikit, kita fokus kepada yang ni. Okey, untuk yang ni, okey, untuk yang ni kita tukar dia kepada, dah cantik dah ni, dah S minus 2 semua kan. Dah cantik dah tu, kita boleh tukar dia kepada Fs. Nak tukar kepada Fs dengan menggantikan S minus 2 ni, semua jadi S. So sini S minus 2 jadi S lah, tambah 3 bahagi dengan S squared tambah 9. Okey, jadi okey, kita tengok pula table. Ini kita ada S squared tambah A squared ni adalah sin dengan cos. Tapi masalah kalau cos dia S je, kalau sin dia ada nombor. So ni ada dua-dua ni, ini kena pisahkan dulu. So ini adalah sama dengan, okey, S over S squared plus 3 squared plus, ini S squared plus 3 squared, atas ni 3 kan, S tambah 3. So ini dah okey, tak ada masalah sebab ni 3 ni 3. Jadi tak ada apa kita nak ubah daripada segi nilai dia, daripada segi value dia dekat sini. So ini dah ngam-ngam 3. Ini pula S ni tak kisah dapat berapa pun ya. Okey, so kita boleh terus inverse Laplace transform bagi Fs. Ini adalah sama dengan, ini kalau tengok table, awak akan dapat cos 3 T tambah, ini kalau tengok table, awak akan dapat sin 3 T. Okey, bila dah dapat yang ni, therefore ini inverse Laplace untuk Fs ni je lah. Okey, kemudian baru kita boleh buat untuk semua. Okey, therefore
inverse Laplace transform bagi function asal dia lah, s plus 1 over s minus 2 squared plus 9. So ini sama dengan eksponen, tengok tabel kalau ini sama dengan fs tolak berapa? Fs tolak 2 So bila fs tolak 2, eksponen 2t darab dengan ft. Okey, tabel So kalau bukan kalau guna nota saya, dia adalah sama dengan inverse Laplace transform bagi fs. So inverse Laplace transform bagi fs tadi kita dah buat tadi, mana yang bawah ni lah, cos 3t plus sin 3t darab dengan cos 3t plus sin 3. Macam tu ya. Okey. Ini untuk yang G. Kemudian yang H, I, J, ini semua adalah second shift theorem. Second shift theorem maksudnya dia Heaviside. Okay, simple Heaviside je sebenarnya ni. Okay, untuk yang H ni kita ada eksponen fs kita, eksponen negatif s per dengan s squared. Jadi kalau kita tengok table ini, fs nya tengok pada fs. Mana fs yang ada eksponen ni eksponen negatif as bahagi dengan s, Heaviside dia. Tapi masalah dekat sini dia ada s squared. So nak kena guna yang mana ni? Maksudnya kita kena guna yang ini. Okey, sebelum saya bagi yang H ni, saya nak tambah satu nanti kalau kita terus terjun yang H ni, nanti ni pula tak faham So saya bagi contohnya dekat sini lah. Ni direct Okey, kita tengok example yang ni dulu. Ini saya tukar kepada S. Okey, Heaviside ini eksponen negatif S bahagi dengan S. So kalau kita tengok table, dia terus direct dekat sini. Eksponen negatif AS bahagi dengan S. Cuma yang ni eksponen negatif S. So maksudnya A kita kat sini berapa? A kita adalah 1. Ni kalau dia S, macam S sahaja di bawah ni. So ini maksudnya dia Heaviside. Heaviside lah, maksud dia guna second shift theorem Tapi dengan nilai A dia berapa? A nya adalah 1. Okey. Kemudian kita cari dia punya, kalau kita nak dia punya inverse Laplace, dia direct saja, inverse Laplace transform bagi eksponen negatif S over S. Tengok table tadi dengan A1. Okey, kita dapat apa? Ni H T minus E. So dia punya inverse Laplace transform dia adalah H T minus A adalah 1. Okey, ini kalau dia direct S ni. Okay, baru kita boleh pergi kepada yang H ni tadi. Sebab saya terus dapat S kuasa 2 ni. Okey, bila dia ada S squared dekat sini, obviously kita tak boleh terus guna yang table ni. Sebab apa? Table awak dia per S saja, dan kita pula tak boleh buat S darab dengan S kuasa 2, tak boleh macam tu. Jadi kalau case yang macam ni, yang dia tak ada per S direct macam ni, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh guna yang kedua ni, Ft minus A Ht minus A, iaitu inverse Laplace transform bagi eksponen negatif AS Fs. Apa maksud dia? Okay, saya tulis dia terbalik dekat sini. Eksponen ni inverse Laplace transform
bagi eksponen negatif A. Sama dalam saya punya notes juga. Fs dia adalah sama dengan F T minus A H T minus E. Okey, boleh faham ya dia punya ni. Maka apa kita perlu buat adalah, okey, pertama sekali kita pecahkan dulu, sebab kita nak dalam bentuk eksponen AS darab dengan Fs ni ya. Kita pecahkan dulu Fs ni kepada dua ni je lah, eksponen negatif S darab dengan yang lain selain dari yang tu, 1 per S kuasa 2. Okey, ada sama bentuk macam ni kan. Di mana nak, okey ni jangan tengok Fs yang ni, jangan sesekali tengok Fs yang ni ya. Kita lepas ni kalau saya bagi nama Fs ni, saya depends pada Fs yang dekat sini ya. Jadi bila dah dapat dalam bentuk yang macam ni, ni sama dengan ni kan, maka kita boleh katakan kita punya Fs ni sama dengan Fs ya. So ini Fs lah, sama dengan 1 per S kuasa 2. Boleh faham? Kita nak Fs ni. Sebab apa saya cari Fs yang daripada darab eksponen ni? Sebab dari Fs kita boleh dapat Ft. Macam mana nak dapat Ft? Okey, buatlah inverse Laplace dia. So inverse Laplace transform bagi Ft. Ft ni sama dengan berapa? Tengok tabel. 1 per S kuasa 2. 1 per S kuasa 2 ni sama dengan, okey, 1 per S 1 over S squared ni sama dengan 1 faktorial lah, bahagi dengan S kuasa 1 tambah 1. Jadi inverse Laplace transform dia sama dengan T. So Ft sama dengan T. Okey, kenapa saya nak cari Ft? Sebab saya boleh dapat dari Ft ni, saya boleh dapat Ft minus A. A kita berapa? So A kita depends pada eksponen ni. Ni A kita. So A sama dengan berapa? A sama dengan 1. Sebab apa A sama dengan 1? Sebab dia punya bentuk asal dia eksponen negatif AS. Jadi A kita ni je. Okey, yang selain dari negatif. Dan A ni untuk Heaviside. A untuk Heaviside tak mesti lebih besar dari kosong. Okey, kena betul-betul faham yang tu. Jangan confuse dengan A yang eksponen yang sebelum ni tadi. Yang tu itu lain. Kena pandai tengok tabel. Time Heaviside kita tengok yang Heaviside je. Okey, jadi bila A 1, maksudnya Ft minus A adalah Ft minus 1. So ini sama dengan, ganti sahaja T yang kita ada ni sebagai T minus 1. Okey, dia macam terbalik dari proses yang kita buat Heaviside tu tadi. Therefore, saya sentiasa buat answer di belah sini ya. Inverse Laplace transform bagi siapa benda ni? Eksponen negatif S over S squared sama dengan F T minus 1 H T minus 1. Macam mana saya dapat F T minus 1 ini daripada tabel ni ya? Sebab apa? A kita satu lah. Maka F T minus 1 tadi kita dapat berapa ni? T minus 1 kan? T minus 1 darab dengan H T minus 1. Senang je kan? Macam tu je lah Heaviside. Okey, jadi kita boleh buat yang I lah ada lagi tak? Dengan yang J untuk second shift theorem. Nampak macam susah, tapi actually kalau awak buat one by one, dia senang je sebenarnya. Dia tak ada apa-apa masalah sangat. Okey, kita buat yang, kita tengok yang I ya. So I dia, kalau saya pisahkan, okey, pertama jangan tengok Fs yang dekat sini ya, tak mau. So ini adalah sama dengan saya kena pecah dua lah, sebab eksponennya berbeza-beza dia punya ni. So saya pecah eksponen 2s darab dengan 1 per s plus 3 lah. Okey, dia ada beberapa cara kalau kita nak buat lah.
Kejap. Saya fikir saya nak bagi awak cara yang mana. Dia ada dua. Satu, kita cari fs yang sama. Boleh kita cari sekaligus. Okey, dia macam ni. Kalau ni dia boleh cari sekaligus, cuma nanti heaviside dia berbeza-beza. Kita cari sekaligus dulu nanti. So contohnya macam ni. Maksud saya cari sekaligus macam ni. Jadi kita ada eksponen. Tapi nanti lain-lain pula. Tak apalah, kita cari one by one. Dia boleh, tapi kena pandai main dia punya FT tu. Tapi tak apalah, saya tunjuk cara yang mudah je lah. So ini saya pecahkan siap-siap lah. Eksponen negatif 2S darab dengan 1 per S plus 3. Satu lagi term adalah 2 ni saya keluarkan. 2 eksponen negatif 4S bagi dengan 1 bagi S plus 3. Okay. So ada dua term dekat sini. Maksudnya dua heaviside dekat sini lah. Jadi FS dia sama. So contoh, untuk term yang pertama kita buat one by one ya. Untuk term yang pertama ni, okay. Satu lagi untuk term yang kedua. Ini saya dapat dia punya F1S sama dengan 1 per S plus 3. Betul? Ini sama jugalah. F2S saya dapat 1 over S plus 3. Okay, sama, betul. Jadi dari F1 tu, okay, dari F1 tu, itu yang saya boleh dapat menggunakan inverse Laplace. Saya boleh dapat F1T. So sama dengan, okay, refer table 1 per S plus 3. Table ni senang saja. 1 per S plus 3. Kalau dari table kita ada 1 per S tolak A. So ini sama dengan, okay, kalau tak nampak, ini adalah sama dengan Fs ni, ini sama dengan 1 per S tolak 3. Okay. So maksudnya dekat sini F13, kalau dari table kita ada eksponen negatif 3T. Okay, betul? Samalah F2 ni sebab dia sama. Okey, ini sama dengan eksponen negatif 3T. Okey. Apa yang membezakan dia adalah untuk term yang pertama ni, A, sebab eksponen A kita lain ya. Ni dekat sini untuk term yang pertama, A kita berapa? A kita adalah negatif 2. Ni. Negatif 2. A kita adalah 2. Saya pun silap dah. Hati-hati ya. A kita adalah 2. Mana A ni? Ni A kita. Untuk term yang kedua ni A1 ya. Term yang kedua kita ada A2. A2 dia tengok heaviside punya power ni. A2 adalah 4. Therefore untuk yang ni kita nak dapatkan sebab A kita adalah 2, so kita perlu dapatkan F1 T minus 2 lah. Sama T minus A ni eksponen negatif 3T tolak 2. So tak payah sebut, nak kembangkan biarkan je macam tu. So untuk F2T, F2 untuk yang ni F2 ni kita mesti A kita 4, T minus 4. So ini sama dengan eksponen negatif 3T minus T minus 4. T minus 4. Okey, ada lagi yang tak settle? Dapat dah. Therefore, sini ya, dia punya ni. Therefore, inverse Laplace transform bagi eksponen negatif 2S minus 2 eksponen negatif 4S over S plus 3. So ini sama dengan ada dua part. So part yang pertama kita akan buat F1 T minus 2 darab dengan heaviside T minus 2. Sebab apa? Eksponen 2 dekat sini ya. Tambah ke tolak? Tolak. Ada 2 dekat sini kan. 2 F2 T minus 4
darab dengan Heaviside T minus 4. Okey, so sama dengan kita dah dapat F1 T minus 2 adalah eksponen negatif T negatif T buat dah negatif 3 T minus 2 darab dengan Heaviside T minus 2 minus 2 eksponen negatif 3 T minus 4 darab dengan Heaviside T minus 4. Okey, itu sahaja. Senang je kan? Cuma dia kena hati-hati dan a bit complicated sikit ya. Okay, kita tengok yang J. Okey, kalau yang J pula ada pula benda macam ni kan. Macam mana? Jangan kelang kabut dulu. Kita simplify dulu. So ni sama dengan eksponen negatif. Jangan sebut nak darab apa-apa semua dulu. Kita simplify. Simplify maksudnya kita faktorkan yang bawah ni dulu Ini kalau faktorkan kita akan dapat ini adalah 5 1 kan. So tambah 5 tambah 1. Betul? Okey. Jadi bila kita dah dapat yang macam ni, okey, kita kena simplify lah. Ni boleh potong dulu. Itu yang saya kata, jangan kita kelang kabut. Dah dapat nampak macam ni, tak tahu nak buat apa. Mula-mula faktorkan dulu ni. Kalau tak boleh faktorkan, dia ada cara lain ya. Kita boleh buat completing the square, tapi untuk awak completing the square kita buang dari syllabus. Okey, so memang tak ada lah, memang kena faktorkan. Kalau tak ada jalan untuk kalau tak faktorkan ya. So ini sama dengan, okey, kalau saya tulis semula eksponen negatif 3s darab dengan 1 per s tambah 5. Ini exactly sama dengan contoh yang H tadi, ke F. H yang mula-mula tadi, bukan J. Yang J. Cuma yang J ni ada 2 kan. Okey, ini ada 1 je. Ke yang mana? Tengok semula. So yang ni, jadi bila kita dapat yang macam ni, awak boleh dapatkan dia punya, awak boleh try sendiri macam mana nak dapatkan dia punya Laplace transform dia. Saya bagi jawapan ya. Therefore inverse Laplace transform bagi eksponen negatif 3s s plus 1 bahagi dengan s square. Macam complicated je kan, padahalnya senang je. Okey, so ini sama dengan ft, ini 3. So ini adalah ft minus a. So ini kita akan dapat eksponen negatif 5 t tolak 3 lah, sebab a kita 3 darab dengan Heaviside t tolak 3. Try buatlah, dapat tak jawapan ni ya. Okay, kita tengok yang K last. Okay, last ni kan saya kata jarang kita tanya soalan ni, tapi tak apalah, saya tunjuk awak sebagai knowledge, sebagai added knowledge sahaja. Okey, so katalah kita ada fs sama dengan ln ni. Okey, ini memang tak ada dalam table, tak payah carilah, tak ada dalam table yang ni. Jadi bila kita ada function macam ni, kita boleh guna satu lagi cara macam yang dalam ni tadi, iaitu macam mana kita dapat, kita akan darabkan negatif 1 per t darab dengan inverse Laplace transform bagi d per ds fs. Okey, so maksudnya kita tambahkan term 1 per t dekat sini. Okey, so fs ini dia punya inverse Laplace transform. Maksudnya kita ada fs sama dengan ni, inverse Laplace transform bagi ln s tolak 2 per dengan s tambah 2 kan.
Okey, so ini sama juga dengan negatif 1/T darab dengan inverse Laplace transform bagi d per ds fs. D per ds ln ni lah, ln s tolak 2 bahagi dengan s tambah 2. Okay. Ni kalau senang nak differentiate. So ini sama juga dengan negatif 1/T inverse Laplace transform bagi, kita kena dapatkan dia punya differentiation ni dulu. So ini sama dengan d/ds. Okey, darab ln ni saya apa benda ni, saya pecahkan dulu. Ln s minus 2 minus ln s plus 2. Okey, kemudian baru senang nak differentiate. So ini sama dengan negatif 1/T inverse Laplace transform bagi d per ds ni ln dapat 1/s minus 2. Okey, minus 1/s plus 2. Okey, differentiate ln macam biasa ya. Jadi ini kita boleh cari inverse Laplace dia menggunakan table. Okey, table kita bagi yang ni adalah eksponen 2t, yang ni adalah eksponen negatif 2t. Macam senang saja. Tapi tak semua function. Memang boleh semua function lah, tapi nya bukan memang boleh semua function, memang boleh kita try lah untuk dapatkan semua yang ada s ni. Tapi sometimes bila kita dah differentiate tu senang, semua function boleh differentiate kan. Tapi sometimes bila dah differentiate tu kita terstuck dekat nak cari dia punya inverse Laplace ni. So tengoklah ada function-function yang kita boleh guna. Kalau tak ada dalam table, baru kita pergi kepada method ini. So kita dah habis untuk properties of Laplace transform. Saya harap awak clear dengan cara yang saya tunjuk untuk dapatkan dia punya properties. Dia nampak macam panjang, dia sama macam properties untuk Laplace lah, nampak macam panjang, tapi actually buat hati-hati, insyaAllah dapat buat. Okay, so untuk next videos kita akan tengok dulu partial fraction. Kita akan lihat partial fraction. Kalau yang untuk properties ni sampai sini. So jangan lupa buat latihan dalam tutorial untuk mahirkan awak jawab soalan dalam masa yang ditetapkan. Okay, so terima kasih.